Masih bersama Nasional 1, transformasi program latihan khidmat negara PLKN bakal dilaksana secara intensif bagi memastikan ia terus relevan dengan tuntutan semasa dan mendatangkan kesan yang bermakna kepada pembangunan negara terutama setelah 10 tahun penubuhannya. Usaha penambahbaikan dan pengisian modul latihan yang lebih jitu bagi memastikan pelatih bersedia menghadapi cabaran yang bakal mendatang. Untuk berbicara lebih lanjut, kami bawakan ke studio Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN, Datuk Mohamed Asri Yusof. Terima kasih Datuk Asri kerana bersama Nasional 1. Terus saja kepada persoalan kenapa transformasi PLKN ini perlu dilakukan. Terima kasih. Pertamanya, transformasi PLKM ini adalah setelah program ini berlangsung 10 tahun. Dan sudah tentu tempoh itu sudah memberikan banyak perkara yang perlu penambahbaikan. Jadi kerajaan telah meminta supaya PLKM program ini dilihat semula atau ditambah baikkan. Jadi untuk menghasilkan penambahbaikan sebagai transformasi ini telah mengadakan makmal. Yang makmal ini telah diadakan 5 minggu. Telah melibatkan banyak pihak daripada pengusaha camp, daripada parent, ibu bapa sendiri, daripada alumni bekas pelatih, daripada pertubuhan bukan kerajaan, agensi-agensi kerajaan. Ianya telah melihat pelbagai aspek dalam segi pelaksanaan program ini. Jadi setelah 5 minggu berlangsungnya makmal ini telah menghasilkan antara cadangan-cadangan dalam transformasi ini. Yang pertama ialah penambahbaikan dalam modul itu sendiri. Modul ini akan memberikan lebih tambah nilainya dari segi pengisian program yang di dalamnya ada kemahiran berbentuk kemahiran, soft skill, di mana penggunaan ICT, penggunaan pembelajaran dalam bahasa Inggeris, berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, dan kepimpinan. Ini dinamakan di bawah satu modul yang kita panggil Tech and Talk. Teknologi dan percakapan. Ya. So ini merupakan satu yang baru. Selain daripada mekarkan yang sedia ada, tidak ada kompromi untuk kita melahirkan anak muda yang cinta negara, patriotik yang tinggi, tidak kurang daripada semangat untuk perpaduan di kalangan bangsa, dan juga semangat sukarela itu terus ditingkatkan. Yang lain yang kita namakan sebagai transformasi ini mengekalkan yang baik yang sedia ada dan menambah yang baru untuk ke arah yang lebih baik, kesan yang maksimal kepada latihan khidmat negara itu sendiri. Jadi Tech and Talk ini adalah modul yang ditambah kepada modul sedia ada. Berapa banyak modul sebelum ini, Datuk Asri? Modul yang selama ini kita ada 2 konsultan, iaitu character building, satu konsultan, dan satu lagi konsultan yang kita lantik ialah berhubung dengan integrasi. Jadi jumlah keseluruhan ada 3 modul utama. Sekarang ni dulu ada 3 utama yang kita laksanakan. Sekarang kita ada 4 yang kita lantik konsultan. Ya, mampukah ini menjadikan program PLKN ini relevan dengan tuntutan semasa? Setelah kita melihat cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam makmal, kita nampak ia suatu kelainan yang memberikan impak yang tinggi lah. Dari segi pelaksanaannya kita melibatkan kepakaran, yang melibatkan tenaga kepakaran daripada akademi yang berkelayakan dari segi practitionernya. Jadi ia menggabungkan antara latihan yang berbentuk fizikal, mental dan kerohaniannya. Semangat spiritualnya dalam itu, semangat fizikal. Satu lagi modul yang saya boleh namakan dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Fit for Life. Fit for Life ni fizikal dan juga cara hidup yang sebaiknya lah. Jadi ini merupakan elemen baru untuk kita keluarkan remaja yang kuat mentalnya, kuat fizikalnya, disiplinnya tinggi, semangat cinta negaranya juga tinggi, semangat setia kawan antara kaum pun tinggi, sukarela tinggi. Jadi ini selepas itu kita merencanakan untuk mengaturkan mereka untuk kursus kemahiran. Jadi adakah pihak JLKN sudah mengenal pasti kem yang akan menjadi perintis kepada program ini? Untuk perintis kita akan mulakan pada 17 Oktober ini di kem Princess Haliza di Sepang. Di Sepang. Selama 400 orang telah kita akan telah kena pasti
mereka ini diambil secara sukarela dan juga daripada senarai nama yang kita tangguhkan sementara dahulu. Dan kita telah kena pasti mereka ini untuk mengikuti latihan secara perintis selama 2 bulan. 2 bulan. Di Kamp Princess Haliza di Sepang. Secara perintis ini akan secara langsung akan melibatkan konsultan yang kita lantik. Jadi ini kita akan melihat nanti kesannya dan penambahbaikan yang akan dibuat supaya program yang kita akan laksanakan tahun hadapan, iaitu mulai bulan Januari, 4 kali setahun, kita akan 4 kali intake, 4 kali pengambilan yang akan kita laksanakan nanti dapat menambahkan lagi bilangan pengambilan pelatih dan kesannya kita jangkakan dengan gabungan secara bersepadu modul yang akan dilaksanakan itu akan memberikan impak yang maksimal pada PLKM. Setakat ini berapa kamp di seluruh negara, Datuk? Kamp yang telah dilaksanakan atau beroperasi ialah sebanyak 82 kamp di seluruh negara. Tapi kita mulakan satu sebagai perintis. Yang lain kita akan mulakan untuk pengambilannya tahun hadapan. Dan dengan transformasi program PLKN ini, adakah tempoh latihan yang perlu dilalui oleh pelatih ini berubah ataupun masih kekal sama seperti sebelum ini? Berubah. Kita yang dahulu 3 bulan di dalam kamp latihan khidmat negara. Yang dahulu. Yang sekarang kita buat 2 bulan. Tetapi lebih secara bersepadu. 2 bulan itu merangkumi pelbagai modul yang saya sebutkan tadi, itu 8 modul. Dan lepas 2 bulan itu, 2 bulan kita boleh ambil 4 kali pengambilan. Dan jumlahnya lebih ramai daripada yang 3 bulan dulu lah. 3 bulan dulu kita sasarkan sekitar 80,000. Tetapi dengan 4 kali intake, 4 kali pengambilan ini kita sasarkan lebih 100,000, 114,000. Jadi pengambilan sudah telah bertambah. Dan tempoh yang kita kurangkan 2 bulan tidak menjejaskan sebenarnya dari segi kualiti ataupun hasil yang kita nak dapat nanti. Lepas pada 2 bulan telah pun kita bincang dengan institusi-institusi latihan kemahiran di bawah kementerian-kementerian untuk mengaturkan mereka untuk ikuti kursus-kursus kemahiran yang berbentuk teknikal tadi. Seperti kata dalam bidang otomotif ke, dalam bidang pertanian, dalam bidang industri yang lain kita kumpulkan. Dan pada jangkaan Datuk sendiri, mungkin pastinya ada cabaran untuk modul baru ini, penerimaan pelatih dan sebagainya. Cabaran ini kita perlu tangani melalui promosi. Sebab mungkin calon-calon ataupun pihak yang kita akan jadikan sasaran nanti tidak begitu memahami dengan kebaikan dalam modul ini. Jadi publicity dan komunikasi satu daripada usaha yang kita akan tingkatkan. Dan kali ini pengambilan pelatih lebih kepada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan. Kalau dulu pengambilan melalui rawak ataupun kita pilih berdasar kepada bilangan tertentu yang kita akan cadangkan atau calonkan secara random, secara rawak. 150 itu rawak. Tapi sekarang ni kita mendekati sekolah dan sekolah mengenal pasti calon yang sesuai untuk mengikuti latihan ini. Dan keutamaan nanti kita akan berikan kepada pelajar-pelajar yang berada mengambil peperiksaan tingkatan 5 atau SPM nanti yang tidak mempunyai peluang atau tidak dapat tempat untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kumpulan ini kita menjadikan sasaran supaya mereka selepas 2 bulan di PLKM, lepas itu pergi ke latihan kemahiran di institusi yang akan disediakan nanti. Jadi mungkin program PLKM ini bakal menyaksikan pelatih yang tidak dapat melanjutkan pelajaran di peringkat lebih tinggi seperti universiti mempelajari kemahiran yang berguna untuk terus saja mereka bawa ke alam pekerjaan. Itu yang kita rancangkan, fokuskan untuk perubahan bagi menangani sasaran sebenar untuk latihan khidmat negara. Baik, akhir sekali Datuk, mungkin apa yang mungkin Datuk boleh rumuskan sepanjang perbincangan kita 10 minit yang lalu? Pertamanya dari segi modul, modulnya itu adalah satu peningkatan, satu pembaharuan. Yang sebelum ini mungkin tak ada kemahiran, sekarang ada kemahiran, sama ada kemahiran yang bersifat sos kemahiran ataupun sifat hak kemahiran yang akan dibuat di luar daripada kamp latihan khidmat negara. Makna skill, penggunaan komputer, penggunaan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, bukan bahasa Inggeris, berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, dan juga pendedahan kepada kerjaya di luar.
satu kurikulum yang kita panggil My Future ataupun Kerjaya itu akan didedahkan. Di situ nanti pelatih minat dalam bidang apa? Dalam bidang kemahiran engineering ke, dalam bidang kemahiran pertanian ke, dalam bidang kemahiran perniagaan ke. Dan mereka akan dibimbing nanti untuk mengikuti program yang bersifat kemahiran hands-on, kemahiran tangan mereka, kemahiran teknikal mereka. Itu yang kita harapkan, satu perubahan. Di samping kita mekalkan semangat cinta negara, semangat setiap kawan ataupun semangat perpaduan dan juga kesukarelaan. Baik, terima kasih Datuk Muhammad Asri Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN atas perkongsian itu. Terima kasih banyak. Baik, Nasional 1